Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada anak-anak murid yang Ustazah kasih sekalian, nama Ustazah Nur Farhana Najwa binti Yusri. Boleh panggil Ustazah Farhana. InsyaAllah Ustazah akan mengajar tingkatan 2 pada subjek pendidikan Islam. Nama Ustazah Siti Nur Husna binti Muhammad Yusuf. Pada anak murid Ustazah boleh panggil Ustazah Husna. Dan Ustazah tinggal di Tanjung Karang. Jadi sebelum kita mulakan kelas, Ustazah nak semua pelajar Ustazah baca doa sebelum belajar dulu. Kita baca sama-sama, okey? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Okey, kenapa kita kena baca doa? Baca doa ni supaya segala pembelajaran kita ni akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semua akan cepat faham apa yang kita akan belajar pada hari ini. Semoga apa yang Ustazah Farhana dan Ustazah Husna mengajar pada hari ini mendapat keberkatan dan sekaligus memberi kefahaman kepada pelajar-pelajar Ustazah tingkatan 2 ni yang bijak pandai semua ni, okey, insyaAllah. Okey, kalau kita start kelas, Ustazah nak kalian tengok dulu video ni dan kalian cuba teka apa sebenarnya Ustazah Farhana nak ajar dekat kalian pada hari ini, okey? So tengok dulu video ni elok sampai habis. Kata nak puasa sebulan kan? Nak pakai baju raya tak? Nama kita Ramadan. Tahun ni kita nak puasa sebulan. Kita nak tahu makna Ramadan. Ibu kata Ramadan bulan sedekah. Walaupun sikit. Ayah kata Ramadan bulan pahala. Kena buat baik selalu. Ustaz kata Ramadan bulan berkat. Ada satu malam pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Orang kata Ramadan bulan sabar. Sabar selalu. Jangan berdosa. Dosa tau. Satu aja. Satu je. Cikgu kata Ramadan bulan puasa. Ya apa ni? Puasa makan. Abang! Puasa mulut. Puasa telinga. Puasa semualah. Dah nak istiadah. Bangun. Ibunya. Nak istihar dah? Istisah. Raya kenalah perkenan raja-raja. Oh, tak sabarnya nak pakai haji raya. Setelah diperkenankan oleh Seriuslah. Ibu, macam mana ni? Kita raya ke tak ni? Okey, dah tengok kan? Agak-agak apa tajuk yang kita nak belajar pada hari ini? Boleh teka tak? Cuba teka. Tadi nampak ada gambar orang tu tengah buat something. Agak-agak dia tengah nak gambarkan sesuatu yang macam mana. Betul tak? Okey, hari ini kita nak belajar tajuk tentang ibadah puasa. Puasa merupakan benteng diri. Okey, sebab apa saya kata puasa adalah benteng diri? Benteng diri kepada apa? Benteng diri kepada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa dan sebagainya. Jadi pertama sekali kita akan masuk kepada pengajaran 1, iaitu konsep ataupun pengertian puasa.
Anak-anak muda Ustazah ni tahu tak apa yang dimaksud dengan puasa? Kalian tahu tak sebenarnya puasa ni apa? Jadi kat sini Ustazah akan terangkan apa yang dimaksudkan dengan puasa. Puasa ni dia ada dua istilah. Apa dia? Yang pertama daripada dia ada dua maksud. Dia ada dua istilah lah kiranya. Maksud yang pertama daripada segi bahasa dan juga daripada segi istilah. Jadi anak-anak murid Ustazah yang tingkatan 2 ni kena dah tahu, dah tingkatan 2 kan, mestilah kena tahu apa yang dimaksudkan dengan puasa. Betul tak? Jadi tak apa, kita sama-sama belajar pada hari ini, okey? Jadi puasa daripada segi bahasa adalah menahan diri. Itu secara umum lah, kiranya bahasa ni secara umum. Dia tak khusus. Kalau dia daripada segi istilah, dia lebih khusus. Jadi kena faham perbezaan antara dua tu. Jadi daripada segi bahasa, maksud dia adalah menahan diri. Manakala daripada segi istilah pula adalah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar sehingga terbenamnya matahari. Itu lebih khusus. Maksudnya, daripada segi istilah tu, sepanjang kalian berpuasa, kalian perlu menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Apa perkara yang membatalkan puasa? Kejap lagi Ustazah terangkan. Daripada perkara membatalkan puasa, dari mana? Dari terbitnya fajar, maknanya daripada sahur tu dah habis masuk waktu subuh tu sehingga terbenamnya matahari, sehingga matahari tu dah tak ada, kiranya macam dah tak ada. Maksudnya dah masuk maghrib. Macam tu, dah masuk maghrib je berbukalah puasa, betul tak? Jadi sepanjang waktu tu kalian tak boleh buat perkara yang boleh membatalkan puasa. Gitu. Itulah yang dimaksudkan dengan pengertian puasa daripada segi bahasa dan istilah. Boleh faham tak agak-agak? Mudah kan? Mudah kalau kita betul-betul faham apa yang Ustazah terangkan ni. Okey. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada tujuan puasa. Baiklah, sebenarnya kan tujuan puasa ni kalian boleh tanya diri kalian sendiri. Apa tujuan kalian berpuasa sebenarnya? Kenapa kalian berpuasa sebenarnya? Jadi semua tu boleh tanya dan soalkan pada diri sendiri. Itu adalah persoalan buat diri sendiri. Jadi sebenarnya kalau bagi Ustazah nak bagi kalian 3 tujuan puasa. Kalau boleh 3 tujuan ni kalian kena betul-betul hadam. Maknanya bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak, Ustazah nak kalian betul-betul hadam 3 tujuan puasa. Tapi yang paling utama tujuan puasa adalah apa? Adalah puasa ni merupakan perintah Allah. Perintah Allah. Kalau dah menjadi perintah Allah, ia adalah satu kewajipan yang harus dilaksanakan. Sebutir-sebutir Ustazah sebut. Kalau tak faham ni tak tahulah. Jadi diwajibkan. Sebab setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah kepada umatnya adalah wajib dilaksanakan, bukan ditinggalkan. Kecuali orang-orang yang tak mampu lah. Orang-orang yang tak mampu dalam puasa ni, dia ada syarat-syarat tertentu lah. Okay? Tapi yang mampu macam kalian ni, kenalah berpuasa. Okey. Bukan perintah Ustazah, bukan perintah mak ayah. Kalau mak ayah kata kena puasa baru mak ayah bagi reward, tak boleh lah macam tu. Bukan perintah kawan-kawan, bukan perintah cikgu, bukannya perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dah menjadi perintah Allah, ia adalah suatu kewajipan yang harus dilaksanakan, bukan ditinggalkan sesuka hati. Dengar tu, okey. Dan yang kedua, saya nak beritahu tujuan puasa ni adalah untuk melatih kita ni lebih bersyukur. Lebih bersyukur. Kalian tahu tak? Dalam setahun tu Allah sediakan 1 bulan je untuk kalian berpuasa, untuk kalian tahan lapar dan dahaga. Bulan-bulan lain kalian makan kan, minum kan, cukup kan. Jadi bulan puasa ni sebenarnya Allah nak latih kita ni bersyukur. Sebab apa? Sebab dia nak kita ni merasai orang yang susah nak dapat makanan, yang orang yang fakir, yang kalau nak makan pun susah. Kita ni cukup semua, boleh makan, boleh minum, boleh berlari, berjalan semua. Tapi di bulan puasa ni Allah nak melatih kita supaya bersyukur, supaya kita mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Dalam pada masa yang sama, Ustaz Allah ni dia nak kita rasakan kesusahan orang lain. Sebab dalam dunia ni kita tak semuanya orang yang senang. Jadi Allah nak kita rasakan benda tu. Allah nak umat muslim dan muslimat ni rasa ada empati terhadap orang yang susah. Macam tu. So kita kena bersyukur lah. Allah masih lagi beri nikmat. Dia bagilah dimakan pada waktu maghrib sampai pagi esok sahur tu. Orang boleh melantak time tu. Jadi cuma Allah bagi separuh hari je untuk kita berpuasa, supaya kita boleh merasai syukur. Time puasa tu kita tambah lagi ibadah, sedekah, subhanallah.
Nanti Ustazah nak anak-anak murid Ustazah ni banyakkan sedekah. Sehari 50 sen. Kalau tak, kalau mampu RM1, kalau tak mampu RM1, 50 sen. Macam tu boleh. Boleh. Dan yang ketiga, tujuan puasa ni adalah tempat untuk kita memohon keampunan. Kalau kita kan macam Ustazah ke anak-anak murid Ustazah semua yang kacak-kacak yang saya cantik ni nak apa orang panggil, nak tambahkan pahala time bulan puasa pun boleh, nak mohon keampunan pun boleh. Time ni lah Allah buka seluas-luasnya pintu taubat tu, pintu keampunan tu buat hamba-hamba dia. Siapa hamba-hamba dia tu? Ustazah lah, kalian lah, hamba-hamba Allah. Betul tak? Jadi time ni lah korang nak dia time bulan puasa ni lah pahala banyak. Tak nak ke pahala? Tak nak ke pahala, betul tak? Jadi Ustazah nak kalian meraih ataupun perbanyakkan amalan-amalan sunnah ataupun amalan-amalan yang baik ketika bulan puasa. Sebab apa? Time ni lah Allah nak melipat kali gandakan pahala buat korang. Dan korang dalam pada masa sama perbanyakkan selawat, istighfar, mohon keampunan kepada Allah. Kalau dia tak ada buat salah dulu-dulu, Allah ampunkan. Sebab apa? Allah ni maha pemurah, maha penyayang. Betul tak anak-anak murid Ustazah? Kalian kena tahu benda tu, okey? Dan yang rasa puasa ni menyeksa kita, tak, dia tak menyeksa pun. Kita je rasa macam tu. Sebenarnya dia nak melatih kita ni macam tadi dah Ustazah, bersyukur dan juga tempat kita untuk memohon keampunan dan meraih pahala. Okey? Dan seterusnya, dalil pensyariatan puasa. Okey, Ustazah harap yang 3 tujuan tu kalian dapat hadam. Masuk telinga kanan, tutup telinga kiri, jangan berkeluar. Okey, gitu. Dan seterusnya kita masuk kepada dalil istinbat hukum. Boleh tengok kat sini dalil istinbat hukum yang telah Ustazah akan bacakan. Kalian ikut Ustazah baca Baiklah, dalil istinbat hukum ni, dalil persyariatan puasa, maafkan Ustazah. Dalil persyariatan puasa ni maksudnya kat sini bukti disyariatkan puasa. Maksudnya bukti di mana kenapa kita perlu berpuasa. Kalau bukti ni maknanya dah termaktub dalam Al-Quran, Allah dah bagi tahu dalam Al-Quran, itulah buktinya. Jadi dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 183, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikummus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita baca lagi sekali, ikut Ustazah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikummus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Semput je Ustazah. Okey, tahu tak maksud dia apa? Okey, kita baca sama-sama maksud dia. Maksud daripada ayat tersebut adalah, wahai orang-orang yang beriman, telah disyariatkan kepada kamu berpuasa seperti mana telah disyariatkan dan diwajibkan ke atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nampak tak? Sebenarnya puasa ni bukan sekarang baru disyariatkan. Zaman dahulu lagi dah disyariatkan puasa ni. Ini dah dibuktikan bahawa zaman nenek moyang kita, zaman Rasulullah lagi dah ada puasa ni. Bukan zaman sekarang baru ada. Jadi kalau dah zaman sekarang dulu pun ada, maknanya ini adalah ibadah yang paling utama, yang wajib anak-anak murid Ustazah semua buat. Bukan tak buat, kena buat. Okey. Jadi kalau dah menjadi kewajipan zaman dahulu pun ada, maknanya ibadah itu adalah ibadah yang utama. Kena laksanakan. Ingat dah dalil ni dulu. Nanti balik buka Al-Quran, baca sama-sama dengan mak ayah ke cakap. Tadi dah sekolah Ustazah Farhana dan Ustazah Husna aja dalil persyariatan puasa ibu ayah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bacakan kepada mereka. Oh, patutlah kita kena puasa. Maknanya ada bukti. Bukti dia dalam Al-Quran lah. Allah dah sabda, Allah dah firman. Okey, faham semua untuk dalil persyariatan dan tujuan puasa? Ustazah rasa tak susah sangat. Janji anak murid Ustazah faham perkara-perkara tu dan fokus penting. Bila Ustazah mengajar, dengar betul-betul. Okey, sebab Ustazah tak nak ulang dah. Kalau Ustazah ulang nanti kalian
naik lemak. Tahu naik lemak? Kalian jadi macam malas. Kalau boleh Ustazah tak nak ada pelajar yang malas, yang suka tangguh-tangguh, tak mau macam tu. Okey, kena rajin belajar, kena berusaha, kena ada nekat di hati belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana nak dapat ilmu, kerana dalam masa sama kita nak cemerlang, kita nak ilmu lah kan. Betul tak? Macam tu juga Ustazah dulu. Ustazah dan kalian sama je. Okey, kita sama-sama belajar. Kepada kalian, adakah puasa ni boleh ditinggalkan? Adakah puasa ni boleh ditinggalkan? Boleh tak puasa ni tinggalkan? Sedangkan ada dalil yang menyatakan kena puasa. Orang dulu lah dia dah puasa, tiba-tiba kita tak nak puasa. So anak-anak murid Ustazah kena puasa lah. Tak boleh tinggalkan puasa. Betul tak? Jadi apa kesan kalau kita tinggalkan puasa ni? Banyak sangat kesan-kesan dia. Antaranya apa? Antaranya kita akan dah langgar, kita akan menjadi hamba yang melanggar perintah Allah. Allah tak suka perkara macam tu. Okey, sudah tinggalkan puasa. Banyak kesan-kesan yang buruk, yang tak elok sering kita tinggalkan puasa. Okey, jadi tak elok lah kalau kita tinggalkan puasa tanpa ada sebab yang kukuh. Kalau kita sakit ke tak sihat ke, itu lain cerita lah kan. Tapi kalau saja tinggal, tak boleh lah. Okey, yang ketiga, penting tak kita nak dalami ilmu puasa ni ataupun ibadah puasa ni, ilmu yang berkaitan ibadah puasa ni. Anak-anak berusaha rasa penting tak kalau kita belajar tentang ilmu puasa ni ataupun ibadah puasa ni? Penting tak? Mestilah penting. Sebab apa? Sebab kita dari kita belajar ilmu ibadah puasa ni lah, kita akan lebih mengetahui hukum-hukum dia, rukun-rukun dia dan sebagainya. Okey, kejap lagi Ustazah Husna akan terangkan lebih mendalam lagi tentang syarat, tentang perkara yang membatalkan puasa dan sebagainya. So kalian kena dengar elok-elok apa yang Ustazah Husna akan sampaikan sebentar lagi. Okey, Ustazah nak tanya salah seorang murid lelaki dan juga perempuan. Okey, kita mula dengan belah kanan. Okey, siapa nama kamu? Okey, Aisyah. Cuba sebutkan satu daripada apa yang Ustazah Farhana dah ajar semalam. Okey, pengertian puasa. Pandai. Apa itu pengertian puasa? Menahan diri dari lapar. Okey, pandai. Okey, lelaki. Cuba sebutkan satu lah apa yang Ustazah Farhana dah ajar semalam. Okey, cuba sebut nama kamu siapa? Okey, Aiman. Apa dia yang Ustazah dah ajar? Ustazah Farhana dah ajar semalam. Okey, Dalil. Okey, Mumtaz. Okey. Baiklah, kalau semua dah faham dan ingat, kita nak teruskan kepada pembelajaran yang sama pada hari ini, iaitu syarat wajib puasa. Baiklah, syarat wajib berpuasa ini terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama adalah Islam. Okey, Islam. Yang kedua adalah berakal. Yang ketiga adalah mumayyiz. Yang keempat adalah suci daripada haid dan juga nifas. Okey. Islam ini diwajibkan berpuasa kerana ia merupakan satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dituntut di dalam rukun Islam. Yang ketiga, okey, apa itu rukun Islam yang pertama? Yang pertama adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua adalah mendirikan solat. Yang ketiga adalah berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat adalah membayar zakat. Yang kelima menunaikan haji. Baiklah, bagi orang yang bukan Islam boleh tidak diwajibkan berpuasa. Okey, bagi orang yang bukan Islam, mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi mereka dibolehkan untuk berpuasa sebab cuma caranya berbeza dengan cara orang Islam dari segi makannya, minumnya dan buka puasa waktu mereka lah. Okey, faham semua? Okey, baiklah. Yang kedua adalah berakal. Okey, orang berakal diwajibkan untuk berpuasa kerana orang yang berakal memiliki otak yang sihat dan akal yang waras.
orang yang sihat. Dia nak cuba berpuasa tapi tidak tahu puasa tu apa. Dia cuba puasa tapi dia makan. Jadi itulah sebabnya orang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa. Okey, yang ketiga, mumayyiz. Mumayyiz adalah orang yang boleh dan mampu untuk membezakan yang baik dan juga yang buruk. Okey, yang keempat adalah suci daripada haid dan juga nifas. Okey, haid apabila seorang wanita itu yang sudah baligh secara tiba-tiba haidnya keluar pada waktu tersebut. Contohnya, wanita tersebut telah berpuasa dari pagi, iaitu dari waktu fajar selepas sahur sampailah waktu tengah hari dan sampai waktu zuhur, dan tiba-tiba dia tahu yang dia dah datang haid. Jadi puasa ni tu terbatal dan dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Namun seorang wanita itu telah berpuasa dari waktu fajar sampailah buka puasa, dan selepas buka puasa dia datang haid. Itu kiranya puasanya tidak terbatal kerana selepas buka puasa dia telah datang haid dan pada esoknya dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Okey, faham ya anak-anak murid Ustazah yang kasih sekalian? Faham, alhamdulillah. Okey, semua faham apa itu syarat wajib puasa? Baiklah, alhamdulillah kalau semua dah faham, kita masuk kepada syarat sah puasa pula. Siapa tahu syarat sah puasa ni apa? Boleh tak seorang sebutkan apa itu syarat sah puasa? Okey, pandai. Syarat sah puasa ni ada 5, iaitu sama je macam syarat wajib puasa, tapi ada satu tambah iaitu niat puasa. Macam mana niat puasa ni? Okey, niat puasa. Jadi semua umat Islam kena hafal dan ingat apa itu niat puasa. Sebab kalau kita tak niat, tak sah puasa tu kan. Jadi Ustazah nak tanya, anak murid Ustazah semua hafal tak apa itu niat puasa? Kalau hafal, jom kita baca bersama-sama. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Okey, maksudnya sahaja aku berpuasa pada esok hari dalam bulan Ramadan tunai kerana Allah Ta'ala. Okey, hafal tak? Kalau hafal, jom kita cuba lagukan niat puasa tu. Jom kita nyanyi bersama. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Okey, pandai semua anak murid Ustazah. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Kalau semua dah hafal niat puasa, sekarang ni kita nak masuk dalam perkara yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa, yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua adalah hitam sepanjang hari. Yang ketiga adalah keluar haid dan juga nifas. Yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Okey, macam mana makan dan minum dengan sengaja ni? Jadi waktu bulan puasa kan kita disuruh untuk menahan diri daripada makan dan minum kan. Jadi kalau bulan puasa anak murid Ustazah ni dia tak tahan, jadi dia saja nak makan, saja makan dan minum dengan sengaja. Jadi perkara tu batal lah. Tapi kalau seseorang tu tak sihat ke, boleh tak mampu nak puasa, boleh je dia nak makan dan minum, asalkan dengan niat dia tak sengaja dan dia tak sihat. Cuba kalau
contoh awak lah kan, Ami. Kalau Ami bangun tidur, dia tak ingat pun bulan yang ni bulan puasa. Tiba-tiba dia minum. Lepas tu maknya tegur, tak puasa ke? Jadi benda tu dia tak sengaja. Jadi dimaafkan, boleh dia puasa. Tapi kalau dia saja-saja minum, tak boleh lah, batal. Okey, yang seterusnya adalah muntah dengan sengaja. Macam mana muntah dengan sengaja ni? Muntah dengan sengaja ni, dia saja-saja muntah ataupun dia ambil sesuatu, masukkan dalam mulut, kemudian dia muntah. Itu batal lah puasa dia, berdosa. Berdosa siapa yang buat macam tu, tak elok. Dah puasa, eloknya puasa lah, tak payah ngada-ngada nak muntah dengan sengaja. Tapi kalau dia sakit ataupun tak sihat, tiba-tiba muntah, jadi benda tu pun membatalkan puasa. Tapi dimaafkan, tak berdosa sebab dia tak sihat. Tapi kalau dia saja-saja muntah, batal puasa, dapat dosa. Okey, seterusnya yang ketiga, keluar haid dan nifas. Macam yang Ustazah dah sebutkan yang sebelum ni, macam mana time puasa tiba-tiba keluar darah haid, tu batal lah puasa dia. Kalau nifas pula, apabila wanita yang bersalin pada bulan Ramadan, jadi dia dibolehkan untuk tidak berpuasa sebab dia tak mampu dan ada keluarnya darah nifas. Okey, pitam sepanjang hari. Pitam sepanjang hari ni macam dari waktu subuh sampailah waktu buka puasa. Tu pitam sepanjang hari tu batal lah puasa dia sebab dia tak sedar. Jadi puasa dia batal. Jadi puasanya batal lah sebab dah pitam sepanjang hari. Cuba kalau Ustazah pitam sepanjang hari, batal tak puasa tu? Batal lah kan. Jadi semua faham ke apa yang Ustazah dah terangkan? Syarat wajib puasa, syarat sah puasa, iaitu ada niat. Niat puasa macam mana? Nawaitu saumarodin an adai fardi Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Okey, yang lepas tu kita masuk kepada perkara yang membatalkan puasa. Semua ingat apa yang Ustazah ajar dan Ustazah Farhana dah ajar, sebab selepas ni kita akan ada latihan. Jadi jomlah kita buat latihan bersama-sama. Seterusnya kita akan main permainan, satu permainan. Ialah di musim-musim pandemi, musim PKP ni kan, kita nak main dekat face-to-face susah. So sediakan satu permainan Kahoot ni. Sesuai lah untuk kalian yang terdatang 2 ni main Kahoot ni. Kalau tak dapat lagi, kita tahu nak cakap apa. Okay, so apa yang saya nak cakap kat sini, kita akan main Kahoot dulu. Lepas tu kita akan teruskan dengan bahagian seterusnya. Baiklah, jom kita main Kahoot. Okey, semua peserta akan masuk dalam Kahoot ni dan akan mula jawab soalan satu persatu. Semua soalan yang kita dah belajar tadi. So kita ulang kaji balik. Okey, baiklah. Soalan yang pertama berkaitan dengan ibadah puasa adalah maksud puasa dari segi bahasa. Apakah maksud puasa dari segi bahasa? Dan tadi kita dah belajar. So ada 4 pilihan jawapan. Yang pertama, menahan diri. Yang kedua, tidak makan dan minum. Yang ketiga, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Dan yang keempat, wajib ke atas umat Islam. Jadi mana jawapan yang tepat? Jawapan yang tepatnya adalah menahan diri. So jawapan dia yang warna merah tu. Jom kita tengok. Wah, sekarang Ila ditanda yang ke atas. Okey, soalan yang seterusnya. Apakah tujuan puasa yang paling utama? Okey, kan tadi ada 3 tujuan utama yang Ustazah berikan. Tapi Ustazah nak yang paling utama. Jom kita tengok pilihan jawapan dia. Yang pertama, mendapat ganjaran daripada ibu bapa. Yang kedua, untuk melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga, menahan diri dari kejahilan. Dan yang keempat, menjimatkan wang ringgit. So jawapan dia adalah untuk melaksanakan perintah Allah. Wa ila masih ditanya ke atas. Soalan yang ketiga, surah dan dalil yang berkaitan persyaratan puasa. Surah tadi, surah yang keberapa? Surah yang mana satu? Dah Ustaz dah terangkan tadi. Ada surah yang berkaitan dengan persyaratan puasa. So jawapan dia adalah surah apa? Surah
Al-Baqarah ayat 183 yang warna biru tu. Okey. Surah Al-Baqarah ayat 183. Okey, seterusnya soalan yang keempat. Terdapat 7 perkara bagi syarat wajib puasa. Betul ke salah? Betul ke syarat wajib puasa yang kita belajar tadi ada 7? Betul ke salah? Jawapan dia adalah, cuba teka apa jawapan dia? Jawapan dia adalah salah. Sebab syarat wajib puasa hanya ada 4 sahaja, bukan 7. Okey. Seterusnya soalan yang kelima adalah syarat-syarat wajib puasa ada 4, iaitu tadi dia tanya jumlah, sekarang dia nak nyatakan syarat wajib puasa tersebut. Yang pertama ada dewasa, memayis, berakal gila. Yang kedua Islam, musafir, berakal suci. Yang ketiga Islam, berakal balik suci dari haid dan nifas, mampu berpuasa. Dan keempat niat Islam, memayis dan berakal. So mana satu yang tepat? So jawapan dia adalah yang warna biru tu. Okey. Soalan yang seterusnya, soalan yang keenam adalah syarat sah puasa ialah, tadi kita dah terangkan ada syarat sah puasa. Apakah syarat sah puasa yang kita belajar tadi? Ada 4 pilihan jawapan. Mana satu yang paling tepat dan paling betul? Kalian kena pilih antara salah satu yang paling tepat sahaja. Okey. So jawapan dia adalah niat Islam suci, memayis, menadiri dan berakal. Yang warna merah tu. Okey, Aisyah sekarang nombor 1 Aisyah. Okey, soalan yang ke-7. Adakah batal puasa seseorang itu apabila dia termuntah tanpa sengaja? Ada orang ni dia termuntah tanpa sengaja ketika dia berpuasa. So batal tak puasa dia? Betul ke puasa dia akan batal? Betul atau salah? Jawapan dia adalah salah, sebab tak batal kalau termuntah. Kalau sengaja muntah, batal lah puasa. Macam tu, betul tak? Okey, seterusnya soalan yang ke-8. Adakah ibadah puasa suatu kepentingan buat kita semua? Okey. Adakah ibadah puasa tu merupakan satu kepentingan buat kita semua? Khususnya daripada umat muslim dan muslimat lah. So, mestilah penting. Betul. Okey, jawapan dia adalah betul. Betul yang warna apa? Yang warna biru. Okey. Soalan yang ke-9 pula. Wah, Ila makin ke atas. Okey, apakah perkara yang membatalkan puasa yang paling tepat? Okey, tadi kita belajar banyak perkara yang membatalkan puasa, tapi kita nak yang paling tepat, yang paling betul. Di sini ada 4 pilihan jawapan macam biasa. Yang pertama, muntah tanpa sengaja. Yang kedua, tidur sepanjang hari. Yang ketiga, gila. Yang keempat, muntah, makan dan minum, haid dan nifas, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. So jawapan dia mestilah yang hijau tu kan. Nampak? Okey. Seterusnya soalan yang terakhir. Apakah amalan-amalan baik yang boleh dilakukan ketika bulan puasa? Okey, apa amalan-amalan yang baik kita boleh lakukan ketika tibanya bulan puasa? Yang pertama ada bersiar-siar. Yang kedua ada menjamu selera. Yang ketiga bersedekah dan membaca Al-Quran. Dan yang keempat tolong-menolong dan bekerjasama. So mana jawapan yang betul? Jawapan yang betul dia adalah bersedekah dan membaca Al-Quran. Okey, jom kita tengok kedudukan. Ketiga iaitu Syakira. Yang kedua iaitu Ain. Dan yang pertama juaranya adalah Ila. So tanya kepada Ila kerana jawab dapat skor paling tinggi. So itu saja untuk Kahoot. Kita kembali kepada pembelajaran kita yang seterusnya. Anak-anak murid yang saudara sekalian, jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Masa pun dah semakin suntuk, Ustazah pun dah kena beralih ke kelas lain. Jadi sebelum Ustazah akhiri kelas kita pada hari ini, Ustazah ada sediakan dua perkara kat sini. Yang pertama adalah nota yang Ustazah jadikan dalam bentuk flipboard. So kalian boleh buka dan kalian boleh tengok sendiri nota tersebut. Sama ada kalian nak tengok dalam handphone sendiri kalau ada handphone lah. Ataupun tengok dalam handphone mak ayah. Tekan saja link tu, nanti akan keluar nota-nota yang berkaitan dengan ibadah puasa. Dan yang kedua ada tugasan yang dalam bentuk G-form. So kalian kena buat tugasan ni di rumah. Minta bantuan daripada mak ayah sekiranya tidak
ada masalah untuk menyiapkan tulisan tersebut. Dan kalian juga boleh maklumkan kepada Ustaz sendiri ataupun bertanya kepada Ustaz sendiri sekiranya tidak memahami soalan tersebut. Ustaz sedia membantu kalian. Okay, so setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Ustaz akhiri kelas dengan Suratul As. Dan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wal asri amin solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Okey semua, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bye bye.